RM300 kepada peneroka Felda. Diskaun tol kepada pengguna lebuhraya Prolintas. Jajaran Seksyen 8 Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat dibuka. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam N5. Lebih 112,000 peneroka akan mendapat bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM300 sebelum sambutan 1 Syawal. Dan ketika mengumumkannya dalam sidang media di Tokyo, Jepun, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata bantuan berjumlah keseluruhan RM34 juta itu bagi membantu peneroka Felda membuat persiapan Aidilfitri. Yeah, yes, we are giving them. Again, this is at the government expense, going to cost us $34 million. But we realize the problems being faced by federal settlers. We are willing to make that sacrifice for them. But of course, in the end, they must deliver. They have to work hard. They should not take fruit from trees which they didn't plant. Tun Dr. Mahathir juga mengingatkan peneroka Felda agar tidak menjual buah kelapa sawit kepada peraih lain yang tidak diiktiraf semata-mata demi mengaut keuntungan lebih. Proses pembayaran bantuan sara hidup BSH yang dikreditkan ke akaun penerima sejak 28 Mei lalu pula berjalan lancar. Bagaimanapun hanya penerima di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak menerima pembayaran tunai secara berperingkat. Jelas Timbalan Menteri Keuangan Dato' Amiruddin Hamzah ini memandangkan kebanyakan penerima di kawasan itu tidak mempunyai akaun bank dan proses pembayaran mungkin mengambil masa sehingga selepas Aidilfitri. Bagi kawasan Semenanjung pula hanya melibatkan sebilangan kecil yang tidak mempunyai akaun bank. Masih juga saya difahamkan terdapat mereka yang tidak ada akaun bank, terutama yang duduk di pendalaman-pendalaman ni lah. Itu akan dibuat dengan cara yang lain lah. Maknanya kita perlu menghantar pegawai kita untuk ke tempat mereka dan menyampaikannya dalam bentuk tunai lah. 3.6 juta penerima program BSH menerima bayaran fasa kedua ini melibatkan anggaran peruntukan RM1.42 bilion. Dato' Amiruddin yang juga adun anak bukit berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan barangan runcit dan duit raya kepada 135 penerima daripada golongan kurang berkemampuan di DUN tersebut. Kumpulan syarikat projek lintasan Kota Holdings yang berhad Prolintas pula menawarkan diskaun tol 10% kepada pengguna kelas 1 di 4 lebuhraya kendaliannya. Tawaran berkenaan khusus bagi pengguna lebuhraya bertingkad Ampang Kuala Lumpur, lebuhraya Koridor Gatri, lebuhraya Kemuning Shah Alam dan lebuhraya Kajang Silk. Ketua Pegawai Operasi Projek dan Operasi Prolintas Insinyur Rostam Sharif Tamin ketika memaklumkan mengenai menyatakan diskaun bermula 12.30 malam sehingga 11.50 malam Rabu ini. Diskaun tol sebanyak 10% ni diberikan kepada kelas 1 saja. Ini juga sama adalah program CSR yang untuk kita beri penghargaan kepada pengguna lebuhraya kita dan juga untuk memberi kata orang tu memberi kepada tanda terima kasih untuk menggunakan lebuhraya yang disediakan oleh Prolintas lah. Bercakap di Shah Alam, beliau turut memberitahu lorong tambah nilai di semua lebuhraya berkenaan akan beroperasi seperti biasa dari pukul 10 pagi hingga 4 petang dan 8 malam hingga 10 malam setiap hari. Manakala pusat khidmat pelanggan dibuka dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Jajaran Seksyen 8 Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat WCE dibuka secara rasmi hari ini dan ia sebahagian daripada 12 seksyen Lebuhraya WCE yang melibatkan persimpangan hutan melintang ke persimpangan Teluk Intan sepanjang 19.1 km.
Timbalan Menteri Kerja Raya Muhammad Anwar Muhammad Tahir berkata, buat masa kini pembukaan jajaran Seksyen 8 ini bersifat setempat dan memberi kemudahan kepada penduduk sekitar. Pembukaan jajaran Seksyen 8 yang direka bentuk sebagai laluan 2 lorong 2 hala bakal menjadi laluan pintasan kepada penduduk tempatan sekitar Sabah Bernam, Bagan Datuk, Hutan Melintang, Teluk Intan dan Setiawan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan jajaran Seksyen 8 itu di Teluk Intan. Katanya jajaran Seksyen 9 dan Seksyen 10 sepanjang 44 km yang melibatkan kampung Lekir ke Beruas dijangka dibuka Ogos nanti. Pembinaan lebuhraya WCE ini menjadi laluan alternatif kepada pengguna lebuhraya Plus khususnya bagi perjalanan dari Lembah Kelang menuju ke utara Semenanjung dan sebaliknya. Dan saudara, hari ini orang ramai sudah memulakan perjalanan pulang ke kampung bagi menyambut Aidilfitri. Dan seperti tradisi sebelum ini, pengangkutan awam menjadi pilihan utama khususnya perkhidmatan tren elektrik ETS khususnya bagi mereka yang menuju ke utara tanah air. Jadi langsung bersama Wimala Kasturi di KL Central untuk melihat suasana ketika ini. Silakan Wimala. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Kurang seminggu saja lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri dan orang ramai sudah mula pulang ke kampung halaman masing-masing. Perkhidmatan tren elektrik iaitu ETS menjadi tumpuan orang ramai sempena cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Dan tinjauan saya pada hari ini di KL Central ETS mulai sesak bagaimanapun masih terkawal dan orang ramai mula menggunakan perkhidmatan tersebut dan urusan pembelian tiket juga berjalan dengan lancar dan tiket paling laris adalah tiket dari Kuala Lumpur ke Padang Besar. Jadi jom apa kata kita tanya pengguna sendiri berkenaan dengan penggunaan ETS. Hai, Ivan. Nama? Aina Husna. Okey, baru pertama kali ke guna ETS? Tak, memang selalu guna. Okey, kenapa pilih ETS untuk sebagai pengangkutan balik kampung? Sebab bagi saya rasa ETS tu mudah, lepas tu tak payah ikut jam macam tu lah. Bagaimana pula dengan tambang? Tambang okeylah, berpatutan. Terima kasih. Dan ada lagi satu lagi kita tanya berkenaan dengan penggunaan ETS. Ya, nama Encik? Muhammad Hamizan bin Hashim. Okey, kenapa menggunakan ETS sebagai pengangkutan balik kampung? Okay, ini kali pertama saya guna ETS ni sebab dia satu pengangkutan awam yang efisien dan cepat masa dan segala kemudahan yang disediakan oleh KTMB melengkapi. Contohnya surau, tandas apa semua dan selesa lah berbanding saya sebelum ni menggunakan kenderaan untuk balik ke kampung. Bagaimana pula dengan tambang? Tambang setakat ni lebih ekonomik dan berbaloi bagi macam saya ni seorang yang bujang dan orang kata lebih ekonomik lah orang kata, berbanding nak kena bayar tol ataupun menggunakan minyak. So terima kasih, selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada penonton RTM sejumlah 564,740 tiket ditawarkan kepada orang ramai antara 1 Mei hingga 16 Jun. Sehingga hari ini masih terdapat 157,238 tiket. Jadi yang ingin balik kampung dan masih tidak membeli tiket, anda boleh segera ke kaunter ataupun beli secara atas talian. Dan itu saja, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wimala Kasturi di KL Central. 558 pegawai dan anggota bomba di Terengganu ditugaskan sepanjang Ops Selamat sempena Aidilfitri yang bakal berakhir 12 Jun ini. Ops Selamat akan menumpukan beberapa kawasan antaranya Tul Ajil dan Perasing Lebuhraya Pantai Timur 2. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu, Muhammad Syoki Hamzah memberitahu 20 anggota akan ditempatkan di Tul Ajil dan Pransing Lebuhraya Pantai Timur 2 LPT2 pada satu masa. Setiap balai bomba juga bakal membuat rondaan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang.
taktik nak mengelakkan kemalangan jalan raya. Satu, kita tengok dua unsur yang kita kena tengok. Satu, kita panggil dia 2M, man dan machine, ya, maknanya pemandu dan juga kenderaan lah. Okay. Satunya pastikan pemandu sendiri kena dalam keadaan sihat, mesin ataupun kereta dalam keadaan selamat. Beliau menyatakan demikian selepas program kempen keselamatan jalan raya sempena musim perayaan Aidilfitri 2019 dan Majlis Berbuka Puasa peringkat JBPM Terengganu di Kuala Terengganu. Majlis perasmian disempurnakan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad Baharudin Shah. Jambatan angkat atau drawbridge yang menjadi mercu tanda ikonik baharu Terengganu akan dibuka untuk tempoh percubaan dari 2 Jun hingga 17 Jun ini. Pembukaan selama 16 hari itu memberi peluang kepada orang ramai memanfaatkan kemudahan itu untuk sementara, terutama musim perayaan Aidilfitri. Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN dalam satu kenyataan berkata drawbridge yang menghubungkan Muara Utara dan Muara Selatan Kuala Terengganu akan dibuka seawal 7 pagi. Pada masa sama, operasi pengendalian dan keselamatan laluan akan lebih dicekapkan pada waktu siang hari sebagai permulaan. Bagaimanapun, semua kenderaan tidak dibenarkan berhenti dan pengguna tidak dibenarkan keluar bersiar-siar di sepanjang laluan. Semua jenis kenderaan termasuk kereta dan motosikal dibenarkan melalui kawasan ini. Atas faktor keselamatan, pejalan kaki tidak dibenarkan menggunakan laluan ini. Pengunjung yang ingin mengambil gambar boleh melakukannya dari aras tanah di sekeliling kawasan jambatan dan bukannya dari atas jambatan. Seorang penunggang motosikal maut selepas motosikalnya bertembung sebuah motosikal lain di Jalan Betik Utama Masai, Johor Bahru kira-kira pukul 1.40 pagi tadi. Mangsa Khairul Nizam Muhammad Saad, 40 tahun, dari arah Masai menghala ke Kongkong. Jelas Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Ismail Dolah, motosikal mangsa bertembung dengan motosikal dipandu S. Surindran, 25 tahun, dari arah bertentangan. Khairul Nizam cedera parah selepas tercampak dan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala S. Surindran yang cedera dirawat di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kurang 24 jam, polis berjaya menahan 4 remaja lelaki yang terlibat dalam kes ragut dan seret seorang warga emas berhadapan Pasar Bilion Alustar Kedah semalam. Mereka direman 4 hari bermula hari ini. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Muhammad Rozi Jidin, penahanan dilakukan selepas mangsa membuat laporan polis pada pukul 8.30 pagi. Pihaknya berjaya menahan 2 suspek masing-masing berusia 23 tahun dan 19 tahun di rumah pangsa Tongkang Yat dan flat Seri Gemilang Mergung Alustar dalam serbuan pertama. Turut dirampas sebuah motosikal. Susulan penahanan itu 2 lagi suspek masing-masing berusia 19 tahun dan 17 tahun ditahan kawasan Tongkang Yat Alustar. Keputusan ujian air kencing mendapati 3 daripadanya positif darah jenis betapitamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan sehingga menyebabkan kecederaan pada mangsa. Dalam kejadian itu, berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV, mangsa Cho Ta Chen, 66 tahun, mengayuh basikal sebelum dihampiri 2 motosikal dan seorang daripada suspek merentak beg tangannya. Mangsa turut terseret beberapa meter sehingga seluarnya tertanggal. Pasukan bomba dan penyelamat Sibu berjaya menemukan kedua mayat mangsa lemas di Sungai Naga Tutus pagi tadi. Pemangku Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Wan Kamarudin Wan Ahmad, mengesahkan mengenai penemuan kedua mayat berkenaan di lokasi kira-kira 5 km dari lokasi insiden, iaitu kawasan Rasau berdekatan SMK Batang Igan. Mayat remaja perempuan yang dikenal pasti sebagai Nurul Syahira Salam, 13 tahun, ditemukan pukul 7.05 pagi tadi.
Manakala sekitar pukul 7.20 pagi, pasukan SAR menemui mayat mangsa tahir Tris Jongkok Tommy 14 tahun yang terapung di sungai. Petang semalam, pasukan SAR berjaya menemukan mayat pertama dikenal pasti identiti sebagai Trisha Jongkok Tommy 12 tahun. Dalam kejadian pukul 4 petang Rabu lepas, ketiga-tiga mangsa dilaporkan terjun ke sungai untuk mandi-manda sebelum hilang di bawah arus sungai. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan beliau Shinzo Abe. Pertemuan berlangsung di Pejabat Perdana Menteri Tokyo, Jepun. Pertemuan turut disertai Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya dan Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Kennedy Jawan. Semasa mesyuarat ini, kedua-dua pemimpin membincangkan isu-isu bilateral, serantau dan antarabangsa demi kepentingan bersama. Di samping memperkukuhkan lagi hubungan baik dan kerjasama yang sedia terjalin antara kedua-dua negara. Dalam ucapan alu-aluannya, Perdana Menteri Jepun menyatakan komitmen untuk terus bekerjasama dengan pentadbiran pimpinan Tun Dr. Mahathir. Malah Shinzo Abe menyifatkan dasar pandang ke timur sebagai pengikat keagraban kedua-dua negara dan berharap perbincangan hari ini mengukuhkan lagi kerjasama yang terjalin. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir dalam ucapan balasnya merakamkan penghargaan tertinggi terhadap Abe atas sokongan yang dizahirkan. Beliau turut menghargai sokongan dan komitmen peneraju sektor perniagaan Jepun yang berminat membawa lebih banyak pelaburan ke Malaysia. Teras pembangunan negara akan bersandarkan konsep kemakmuran bersama. Justru kerajaan akan memastikan inisiatif baharu yang diperkenalkan sempena ulang tahun pertama Malaysia Baharu memberi manfaat serta menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menegaskan pembangunan negara tidak hanya dinilai melalui angka, sebaliknya pembangunan dan kekayaan harus diagih lebih adil kepada setiap kaum di Malaysia. Alih, apa yang kita mahukan satu visi untuk negara kita. Kita masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Kita tidak berlari pada itu. Apa kita katakan adalah shared prosperity. Kalau dia katakan banyak yang menimbulkan perasaan tidak puas hati, ini semua Cina dapat, ini semua Melayu dapat, ini semua India rasa berlepas. Ini yang kita mahukan, satu yang dia katakan vision bersama, shared prosperity itu negara kita majukan supaya apa yang kita dapat daripada itu, kekayaan negara itu dikongsi bersama dengan semua rakyat Malaysia. Dan kita mahu jurang kaya dan miskin itu kita kecilkan. Dan apa yang dibuatkan adalah bukan race based tetapi need based. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap pada majlis iftar bersama rakyat Malaysia di Jeddah, Arab Saudi yang turut disertai Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Kemakmuran bersama antara lain bermaksud usaha menjadikan Malaysia negara yang terus-menerus membangun secara mampan seiring pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rantaian nilai, kelas, kaum dan geografi. Inisiatif berlandaskan 7 teras itu akan mewujudkan rasa keharmonian dan kestabilan dalam kalangan rakyat menjelang tahun 2030. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri menegaskan membenteras rasuah, penjimatan sumber, kebajikan masyarakat dan penyusunan semula agensi-agensi kerajaan merupakan antara perkara utama yang ditekankan Pakatan Harapan selepas mengambil alih pentadbiran negara. Pada masa sama, kerajaan juga memberi fokus kepada penjimatan sumber. Ia berikutan banyak kontrak yang dimeterai kerajaan terdahulu mempunyai nilai kontrak tidak munasabah dan berat sebelah. Timbalan Perdana Menteri berada di Arab Saudi bagi mengetuai Malaysia pada sidang kemuncak Pertubuhan Kerajaan Islam OIC yang ke-14 yang berlangsung hari ini di Mekah Al-Mukarramah. Fama menyasarkan RM500,000 hasil jualan di 18 lokasi My Best Buy MBB pra-Aidilfitri di seluruh negara. Ahli Lembaga Pengarah Fama Muhammad Sani Hamzan berkata pihaknya menjangkakan 27,000 pengunjung hadir ke MBB pra-Aidilfitri untuk membeli keperluan Hari Raya. Jelasnya program berakhir sehingga 4 Jun ini menawarkan barangan yang segar pada harga lebih murah.
5 hingga 25%. Dia lebih kurang daripada harga pasaran di luar lah. Dan saya sebutkan tadi, kita jangkaan kita jumlah keseluruhan untuk hasil perniagaan kita ni RM500,000 untuk seluruh negara. Dan kos penjimatan itu kepada pengguna yang kita bagi RM70,000. Banyak RM70,000 ni. Antara produk yang menjadi tumpuan ialah keripik, biskut raya, kelapa dan buah-buahan. Beliau ditemui di tapak program MBB Pekarangan Ibu Pejabat Fama Selayang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan hari ini. Keberangkatan baginda diiringi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Mufti Negeri Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Sebelum menunaikan solat Jumaat, Al-Sultan Abdullah meluangkan masa bersalaman dengan para jemaah. Khutbah Jumaat bertajuk Zakat Membangunkan Ummah disampaikan Imam 1 Masjid Negeri Muhammad Khalil Muhammad Zari yang turut mengimamkan solat. Dalam khutbah itu, kepentingan menunaikan zakat dititik beratkan memandangkan ia salah satu daripada sumber ekonomi utama bagi negara Islam. Selesai solat, Al-Sultan Abdullah menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah. 32 orang banduan akhir penjara Sungai Buloh tidak menyangka bahawa mereka akan menerima kunjungan dari Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakti yang sudi meluangkan masa berbuka puasa dan mengimamkan mereka. Sebab dan gembira, begitulah perasaan mereka tak kala disantuni dalam majlis iftar bersama sahabat tirai besi anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Program tersebut antara sebahagian usaha dakwah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bagi memulihkan semula semangat banduan sekaligus menangkis stigma negatif masyarakat terhadap mereka. Alhamdulillah, saya bertekad kalau boleh jaringan hubungan antara Pejabat Mufti dengan penjara Malaysia untuk sama-sama berkongsi dengan sahabat-sahabat kita. Yang saya faham mereka ini amat menagih akan rasa rahmat kasih sayang dan kita cuba untuk santuni seupaya mungkin. Sekurang-kurangnya dapat luahkan perasaan, bertanya khabar, berbincang dan sekurang-kurangnya dapat melegakan perasaan dan emosi. Beliau berharap agar masyarakat memberi mereka ruang dan peluang untuk mereka membaiki kesilapan lalu. Buat banduan akhir, hanya waktu itu sahajalah mereka dibenarkan berjalan tanpa digari. Hari sama, Pengarah Penjara Selangor Abdul Kadir Rais serta Pengarah Penjara Sungai Buloh Rosoman Abu Bakar, penyanyi Alif Satar dan pelakon Norman Hakim yang turut serta merakamkan takbir raya bersama kesemua banduan. Bilangan pusat dialisis Yayasan Veteran ATM akan ditambah Kementerian Pertahanan bagi menampung pertambahan pesakit. Dan ketika ini 3 pusat beroperasi di Seri Kembangan dan Batu Caves selain yang terbaru di Bukit Sentosa, Selangor. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Muhammad Zaki Ali, permohonan bagi mendapatkan rawatan di pusat itu sentiasa meningkat daripada veteran ATM. Untuk maklumat juga perempuan, kerajaan sentiasa memberikan perhatian memilih pusat rawatan ini untuk menjalani rawatan dialisis. Harapan saya seperti yang sebut tadi lah, memang pusat dialisis yang ada ini, kita dah ada 3 termasuk pusat ini. Ini baru ditubuhkan tahun lepas, April tahun 2018, dan kita berharap dengan wujudnya pusat dialisis ini akan memberikan alternatif kepada para sakit dialisis, kerana di samping pusat yang ada di bawah yayasan ini ada juga beberapa pusat swasta, tetapi kita berharap dengan adanya pusat ini para pesakit dialisis boleh datang dan mendapatkan perkhidmatan. Terdahulu, 35 orang pesakit menerima sumbangan RM300 setiap seorang sempena Hari Raya di Pusat Dialisis Yayasan Veteran ATM di Bukit Sentosa. Pemberian bagi menzahirkan keprihatinan terhadap mereka yang telah menamatkan perkhidmatan selain memberi sokongan moral bagi menjalani rawatan dialisis.
Saya sangat rasa bertuah lah. Kerana veteran bagi sumbangan untuk raya tahun ni. Untuk bebanan tak ada sangat lah. Untuk anak-anak untuk raya tahun ni. Sangat berbesar hati dapat sumbangan daripada pihak veteran sendiri. Pengalaman pertama, walaupun dah 12 tahun menjalani dialisis, tapi baru kali pertama dapat sumbangan macam inilah. Banyak-banyak ribuan terima kasih lah kepada pihak Kementerian Pertahanan atas sumbangan ini. Terima kasih. Dasar penggantian pekerja asing diperkenal semula Kementerian Sumber Manusia melalui kaedah Memo Periksa Keluar COM bagi semua sektor mulai 1 Julai ini. Kaedah ini membolehkan majikan mendapatkan pengganti pekerja yang telah pulang ke negara asal tanpa perlu melalui proses permintaan pekerja asing baharu. Jelas Menterinya M. Kulasigaran, dasar penggantian ini sekaligus mengelak pertambahan pekerja asing di negara ini. Kelulusannya akan ditentukan mengikut keperluan majikan. Kita ada sistem EPAX di mana permohonan boleh dibuat secara sistem dan ia akan menghalusi adakah kamu berhak atau tidak, dan lepas tu angka yang kamu minta akan diberitahu oleh Jabatan Kerja Tenaga. Beliau menyatakannya selepas mengadakan sesi dialog bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina PCCI dan Persatuan Pengilang Minyak Kelapa Sawit di Ipoh Perak. Permohonan boleh dibuat dengan menghubungi bahagian pengurusan pekerja asing Kementerian Dalam Negeri. Terengganu FM TFM mengadakan program khidmat masyarakat menerusi program Ceria Ramadan TFM dengan memasak bubur lambuk menggunakan 4 periuk besar yang melibatkan hampir kesemua warganya. Bubur kemudiannya diagih kepada pengguna jalan raya yang melalui Jalan Cerung Lanjut, Kuala Terengganu. Banyak tahun dah kita laksanakan dan dalam keadaan ceria dan mesra kita akan teruskan orang kata menyantuni pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah lancar perjalanannya dan kita mendapat kerjasama yang baik dari semua pendengar kita. Okey. Kalau rasa sangat-sangat berjaya sebab semua bahagian ambil peranan masing-masing. Yang lelakinya kacau, yang lelaki yang tak ada kerja ni pergi ambil periuk, yang tak periuk cuci periuk kan. Semua lah nak kata. Maknanya masa yang paling bagus lah kalau rasa sekarang ni. Perhubungan nak mengukuhkan silaturahim tu, ini adalah satu caranya. Kerjasama petugas bahagian rancangan berita, pentadbiran dan kejuruteraan itu berjaya menghasilkan lebih 1,200 bekas bubur lambuk. Baiklah saudara, N5 edisi Jumaat 31 Mei berakhir di sini. Dari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM. Untuk perkembangan berita tempatan dan juga antarabangsa, saya Miza Isni Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.